segala keraguan, bakti dicurah, penuh kesetiaan. Bersama kita bina negara jaya, masyhur maju serata dunia, berteras kegigihan, bersemangat wajah. Pendidikan abad ke-21 menuntut perubahan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan impak positif kepada kemenjadian murid. Murid disediakan untuk meneroka ilmu dan maklumat baharu, mengaplikasi kemahiran dalam kehidupan seharian serta bersedia untuk bersaing dengan trend dunia digital terkini. Modul ini disediakan untuk memberi kefahaman mengenai pembelajaran teradun kepada guru untuk dilaksanakan secara berkesan dalam PDP. Modul ini dibangunkan untuk menjawab apa, mengapa dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran teradun digunakan oleh guru sebagai kaedah PDP berpusatkan murid. Modul pembelajaran teradun ini membolehkan guru dan murid mencapai objektif seperti berikut: menggunakan pelbagai strategi PDP yang berpusatkan murid, menggunakan teknologi untuk PDP yang interaktif, dinamik dan menarik, membolehkan penerokan ilmu dan bahan yang dipelajari dengan lebih mendalam dan berfokus, membentuk sikap kepimpinan dan mengasah minat untuk belajar serta saling bekerjasama dalam kumpulan, mengesan pencapaian kendiri melalui pelbagai aktiviti dan gaya pembelajaran, memberi peluang kepada murid untuk belajar dan mengulang kaji mengikut tempoh masa pembelajaran dan kebolehan kendiri. Berdasarkan konteks pendidikan di Malaysia, KPM mendefinisikan pembelajaran teradun sebagai pembelajaran berpusatkan murid yang menggabungkan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran, sokongan teknologi dan dilaksanakan di dalam serta di luar bilik darjah. Untuk memastikan kejayaan pelaksanaan pendekatan pembelajaran teradun ini, gabungan peranan dari setiap pihak adalah penting. Mereka yang bertanggungjawab adalah pentadbir, guru, murid, ibu bapa dan komuniti. Bagi melaksanakan PDP pembelajaran teradun, guru perlu mengambil kira ciri-ciri berikut: ciri-ciri asas, ciri pengajaran, ciri persekitaran pembelajaran dan ciri pembelajaran. Apakah elemen yang boleh digabungkan dalam menjalankan pembelajaran teradun? Elemen tersebut adalah strategi dan pendekatan PDP, teknologi, lokasi, media dan mod PDP. Selain daripada elemen yang boleh diadun dalam melaksanakan PDP pembelajaran teradun, beberapa aspek penting yang perlu diambil kira iaitu kesediaan guru, kesediaan murid, perancangan, prasarana, lokaliti dan pentaksiran. Bagi merancang PDP pembelajaran teradun, guru digalakkan mengikut langkah-langkah pelaksanaan seperti dalam gambar rajah. Setiap langkah memerlukan guru meneliti, memilih dan membuat keputusan agar pelaksanaan pembelajaran teradun mencapai objektif dan sasaran PDP. Pentaksiran hendaklah dilaksanakan secara berterusan bagi menentukan tahap penguasaan murid sama ada secara pemerhatian, lisan atau penulisan berdasarkan perancangan PDP oleh guru. Pentaksiran boleh dijalankan secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran
untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Model pembelajaran teradun terdiri daripada pelbagai bentuk. Berdasarkan kajian literatur, terdapat 4 model utama bagi pembelajaran teradun. Seperti dalam paparan, model tersebut ialah model putaran, model flag, model à la carte dan model enriched ritual yang menepati ciri-ciri pembelajaran teradun dan sesuai dilaksanakan bagi yang memerlukan kepelbagaian dalam kaedah PDP. Model pembelajaran teradun ini menekankan model putaran sahaja berdasarkan kesesuaian pelaksanaannya di sekolah. Pelaksanaan model ini melibatkan pergerakan murid untuk pembelajaran dari satu modaliti ke modaliti yang lain. Dalam model putaran ini terdapat 4 model di bawahnya, iaitu stesen putaran, putaran makmal, kelas berbalik dan putaran individu. Walau bagaimanapun, hanya 3 model sahaja yang dipilih, iaitu stesen putaran, kelas berbalik dan putaran makmal, mengikut kesesuaian pelaksanaannya di sekolah. Bagi setiap model akan diberikan penerangan jelas dan ditunjukkan satu contoh pembelajaran teradun dalam PDP. Sebagai makluman, contoh pembelajaran teradun dalam PDP dalam modul ini disediakan merujuk kurikulum prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah untuk memberi kefahaman yang jelas kepada guru. Namun begitu, guru juga diberi fleksibiliti menggunakan model-model lain sekiranya bersesuaian. Dalam model putaran stesen, murid beredar melalui semua stesen yang berbeza mengikut jadual yang tetap atau budi bicara guru bagi mengikuti pembelajaran yang dirancang. Model ini dijalankan hanya dalam satu bilik darjah. Murid bergerak dari stesen ke stesen melaksanakan tugasan yang berbeza, mempelajari perkara baharu atau menyiapkan tugasan. Putaran ini termasuk sekurang-kurangnya satu stesen untuk pembelajaran dalam talian. Stesen lain mungkin termasuk aktiviti dalam kumpulan kecil atau pengajaran kelas, projek kumpulan, tunjuk ajar individu dan tugasan pensel dan kertas. Bagi model putaran stesen mata pelajaran pendidikan khas, kemahiran asas individu ketidakpayaan penglihatan tahun 2 ini disasarkan kepada MBPK dalam kumpulan rabun. Model putaran stesen ini memerlukan MBPK bergerak dari satu stesen ke satu stesen yang lain dalam bilik darjah yang sama. Tujuannya untuk melaksanakan tugasan yang berbeza, mempelajari perkara yang baru dan menyiapkan tugasan kumpulan. Putaran stesen ini melibatkan 3 aktiviti iaitu 1. Menggunakan komputer dan internet. 2. Secara bersemuka iaitu guru memberikan penerangan. 3. Aktiviti penghasilan bahan maklumat dalam kumpulan. MBPK dari kumpulan rabun belajar mengenal anggota badan manusia dan boleh memerihalkan fungsi anggota badan serta rangsangan dirianya melalui sisa-sisa deria penglihatan dan deria sentuhan serta bahan bantu belajar seperti kata pembesar, rajah timbul dan objek sebenar. Pada akhir pembelajaran, MBPK boleh menyebut fungsi anggota badan yang utama dengan betul, menyebut atau menyatakan perkaitan rangsangan deria dengan kehidupan harian, merakamkan video bahagian anggota badan. Model putaran stesen ini melibatkan 3 stesen pembelajaran yang berbeza tetapi masih dalam satu bilik darjah yang sama. MBPK akan bergerak dari satu stesen ke satu stesen yang lain untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan guru pendidikan khas. Bagi stesen 1, MBPK rabun dipertontonkan video dan diperdengarkan lagu anggota badan saya. Seterusnya, murid akan melakukan aktiviti memadamkan anggota badan dengan fungsinya. Murid juga akan mengaitkan fungsi anggota badan dengan kehidupan harian mereka. Contohnya, semasa mendengar radio, murid akan menggunakan telinga untuk mendengar lagu dan menggunakan jari untuk menghidupkan switch. Aktiviti ini dilakukan secara dalam talian.
Manakala session 2 pula, MBPK perlu mendengar penerangan guru mengenai alam sekitar dengan merujuk beberapa bahan bacaan seperti majalah dan poster. MBPK seterusnya akan berbincang dan berkongsi maklumat mengenai bahan bacaan tersebut. Stesen 2 ini mengkehendaki MBPK mengaitkan diri dengan alam sekitar atau di sekeliling mereka seperti diri mendengar, diri sentuhan dan sebagainya. Bagi stesen 3 pula, MBPK perlu melakukan aktiviti secara kolaboratif atau kerjasama dalam kumpulan. Mereka perlu menghasilkan risalah, PowerPoint, komet atau lukisan untuk menyatakan maklumat mengenai kepentingan alam sekitar. Akhirnya, MBPK akan membentangkan hasil kerja dan juga bahan secara kumpulan. Bagi tujuan pentaksiran, guru melakukan secara berterusan semasa proses penghasilan video, bersoal jawab dan perbincangan dalam kumpulan. Guru perlu menyediakan atau menggunakan borang pentaksiran seperti borang pemerhatian, borang senarai semak, lembaran kerja dan Google Form. Model putaran session mata pelajaran kemahiran asas individu ketidakupayaan pelihatan tahun 2 bagi MBPK ini dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya guru telah merancang pelaksanaannya dengan merujuk kepada kekuatan dan kebolehan MBPK itu sendiri. Bagi model putaran makmal, murid akan belajar dari satu lokasi ke lokasi dalam sekolah secara putaran mengikut jadual yang ditetapkan oleh guru. Salah satu lokasi pembelajaran adalah di makmal komputer bagi pembelajaran secara dalam talian. Model ini membolehkan penyediaan jadual yang fleksibel. Contohnya, guru pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 1 akan mengajar permainan sepak raga ratus. Sebelum PDP berlangsung di Padang, guru terlebih dahulu memberi tugasan kepada murid dalam kelas tentang bagaimanakah cara permainan sepak raga ratus dimainkan dan mendapatkan peraturan permainan ini. Murid akan mendapatkan maklumat tentang permainan melalui carian maklumat dari internet atau media cetak. Stesen mendapatkan maklumat boleh dilakukan di pusat sumber, bilik komputer atau di rumah. Di stesen kedua, boleh dilakukan secara dalam talian atau di padang. Guru dan murid berbincang tentang cara bermain dan peraturan permainan sepak raga ratus. Manakala aktiviti PDP di Padang sebagai stesen ketiga, murid dalam kumpulan kecil meneroka cara bermain sepak raga ratus mengikut peraturan bermain yang telah difahami. Murid dalam kumpulan juga merancang strategi untuk menang dan cuba mengaplikasikan strategi tersebut. Murid bertanding antara kumpulan menggunakan strategi yang telah dirancang. Bagi pentaksiran bilik darjah pula, guru menilai kemahiran murid dalam kumpulan bermain permainan sepak raga ratus. Guru juga menilai kerjasama yang dipamerkan oleh ahli dalam kumpulan sepanjang PDP berlangsung. Bagi model kelas berbalik, pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua situasi berikut. Situasi pertama, murid berada di luar kelas atau di rumah untuk mendapatkan maklumat pembelajaran secara dalam talian sama ada melalui klip video atau bacaan sebelum mengikuti aktiviti pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Situasi kedua, murid melakukan aktiviti berasaskan projek secara bersemuka bersama-sama dengan guru di sekolah. Mari kita lihat contoh pembelajaran model kelas berbalik bagi mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 1. Tema, moral, peraturan dan undang-undang. Objektif pembelajaran bagi tema ini ialah murid dapat menyenaraikan 3 hak asasi kanak-kanak, menjelaskan perasaan apabila hak kanak-kanak dilindungi oleh pelbagai pihak tanpa mengira kaum dan mengambil tindakan supaya hak asasi kanak-kanak terpelihara dalam kehidupan seharian.
Untuk mencapai objektif pembelajaran tersebut, guru boleh mengaplikasikan pembelajaran model kelas berbalik iaitu situasi 1, pembelajaran di luar kelas atau di rumah dengan meminta murid membaca maklumat tentang hak asasi kanak-kanak perkara 1 hingga perkara 10. Diikuti dengan kuis dalam bentuk Google Form. Seterusnya, situasi 2. Bagi PDP secara bersemuka, guru boleh melaksanakan aktiviti perbincangan secara berkumpulan tentang hak asasi kanak-kanak, kepentingan melindungi kanak-kanak dan tindakan pihak berkuasa dalam melindungi hak asasi kanak-kanak. Hasil perbincangan tersebut boleh dibentangkan oleh murid melalui gallery walk. Di samping itu, pentaksiran bilik darjah berlaku secara berterusan melalui kuis Google Form, pentaksiran rakan sebaya, pembentangan dalam bilik darjah dan rekod berterusan pentaksiran guru semasa murid membentangkan dan membincangkan soalan secara lisan. Adalah diharapkan dengan penerangan yang terperinci serta kefahaman jelas telah diberikan dalam video bagi modul pembelajaran teradun ini. Sebagai rujukan, modul pembelajaran teradun ini juga boleh diakses, dicapai melalui portal yang diberikan. Sekian, terima kasih.